Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan kerja khusus falsafah dan isu semasa yang bertajuk Kesan Skam Terhadap Mental dan Fizikal yang bertemakan kemanusiaan. Kami memiliki 10 orang ahli untuk menjadikan kerja khusus ini. Yang pertama, saya Aina Zamira. Yang kedua, Anik Dania. Yang ketiga, Fatin Rashikin. Yang keempat, Ko Yang Kiyun. Yang kelima, Joan Tan Ziwe. Yang keenam, Vinosha. Yang ketujuh, Nur Marzatu Bakis. Ke-8, Lo Zeng Zuan. Dan ke-9, Wang Shien. Dan yang ke-10, Wan Nur Dikiraza. Pertama, scam merupakan satu bentuk penipuan dan dilakukan secara individu atau berkumpulan. Tujuan skema ini adalah untuk menguntungkan hasil diri. Kedua, skema ini sering berlaku terutamanya di laman sesawang, seperti kita mendapat panggilan atau message dan website yang kita tidak kenali atau tidak diketahui. Ini kerana mereka ingin mencuba untuk menggodam atau mencuri kita punya data pribadi daripada bank ataupun data pribadi maklumat kita. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti bentuk pengajaran yang boleh diambil dari filem atau bahan tersebut. Menilai isu menggunakan domain falsafah dari aspek emosi dan intelek. Objektif kajian tentang skam terhadap fizikal dan mental adalah untuk mengenal pasti jenis skam yang terdapat dalam filem ini. Jadi objektif yang keempat ialah mengenal pasti strategi pemulihan dan sokongan psikologi yang diperlukan untuk membantu mangsa bangkit semula selepas mengalami penipuan. Kumpulan kita memilihkan film No More Best yang disahkan pada 2023. Sinopsis film ini ialah sebuah thriller jenayah dari China yang mengesahkan seorang pengatur cara dan seorang model yang ditangkap dalam sedikit penipuan cyber selepas menerimakan tawaran kerja palsu di luar negara. Mereka terpaksa menjalankan penipuan dalam talian di bawah pengawasan ketat dan berusaha melarikan diri. Sementara pihak berkuasa cuba membongkar operasi tersebut. Diilhamkan daripada kisah sebenar, film ini ditentangkan bahaya penipuan dalam talian dan pembentangan manusia. Nama saya Lo Zhengquan, saya akan tentang cara mengatasi. Pendidikan yang menyeluruh harus diberikan bagi meningkatkan kesedaran tentang bahaya penipuan dan jenayah cyber. Selain membentuk pemikiran kritis serta nilai moral yang kukuh, latihan kemahiran dan peluang pekerjaan saat perlu diperluaskan bagi memastikan individu tidak mudah terpengaruh dengan tawaran yang mencurigakan. Dengan ini, penguasaan undang-undang yang lebih ketat serta kerjasama antara bangsa juga penting untuk membantah sedikit jenayah ini. Di samping itu, sokongan psikologi dan pemulihan harus diberikan kepada mangsa bagi memastikan kesejahteraan emosi dan mental mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat dibangunkan secara seimbang, melahirkan individu yang berilmu, beretika dan bertanggungjawab. Pengajaran daripada movie No More Beat yang pertamanya ialah kegagalan dan refleksi. Filem ini mungkin menunjukkan akibat yang serius. Ini adalah satu pengajaran penting bagaimana untuk belajar dari kegagalan, menyesuaikan strategi dan membangkit semula. Kegagalan adalah sebahagian dari proses yang menjadikan kita lebih matang dan rasional. Pengajaran keduanya ialah pemilihan dan tanggungjawab dalam hidup. Filem ini melalui keputusan wataknya memperlihatkan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap individu ketika menghadapi keputusan besar dalam hidup. Ia mengingatkan kita bahawa setiap pilihan akan memberi kesan kepada masa depan kita dan kita perlu bersedia untuk menanggung akibat daripada pilihan tersebut. Hai, Assalamualaikum. Di sini saya Aina Zamira akan menjelaskan analisis domain dan falsafah daripada aspek emosi. Emosi merupakan aspek penting dalam setiap individu. Kesan skam terhadap mental dan fizikal ini boleh membuatkan seseorang yang terkena itu mengalami masalah emosi. Contohnya, kemurungan dan trauma. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah yang boleh mengatasi masalah ini, antaranya seperti mengikuti program kesedaran, melakukan aktiviti senaman dan berjumpa dengan kaunselor agar dapat membantu memulihkan emosi
Analisis domain falsafah yang kedua adalah dari segi aspek intelek, di mana manipulasi psikologi dan ketagihan, iaitu bagaimana perjudian boleh mengubah persepsi risiko dan ganjaran yang membawa kepada tingkah laku yang merosakkan. Yang kedua adalah dilema moral, di mana watak-watak sedang menghadapi keputusan yang sukar, di mana nilai peribadi dan naluri bertahan mereka bertentangan. Yang ketiga adalah bias kognitif, di mana cara penjudi sering salah menilai kemungkinan dan percaya mereka boleh mengalahkan sistem walaupun terdapat bukti yang jelas sebaliknya. Kesan skam akan memberi seseorang mental menjadi sangat mendalam dan berpanjangan. Individu yang pernah mengalami skam akan hilang kepercayaan kepada orang lain dan perasaan malu. Kejadian tersebut boleh mencetus kebimbangan dan kemurungan akibat kerugian kewangan atau emosi yang dialami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Bye!